Okey, dah Pak. Hai, salam sejahtera dan salam duduk kat rumah. So, nama saya Patricia Majesty. Dekat sini ada tim U equals to you. Ada Azri, Ashraf, Fitri dan Fakrul. So, kami daripada tim U equals to you Majlis AIDS Malaysia. So, petang ni kita pergi ke Bandar Bersejarah Melaka. Okey, iaitu dengan topik pengenalan organisasi gabungan Malaysian AIDS Council, iaitu Jabatan Kesihatan Negeri Melaka dengan gerak kerja HIV dan AIDS. Okey, di Malaysia. Okey, kepada yang menonton secara live, okey, jangan lupa like and share. Yang kedua, sekiranya ada pertanyaan, boleh komen di ruangan komen live ni. Dan ketiga, sesiapa yang belum follow U equals to you Facebook, Instagram dengan Twitter. Dan keempat, kepada staf-staf Jabatan Kesihatan Negeri Melaka, okey, korang boleh share dekat wall sendiri sebab kita nak bagi live hari ni kasih panas. Okey. Okey, seterusnya kita serahkan kepada Encik Saifuddin untuk penerangan seterusnya. Dipersilakan Encik. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya ucapkan kepada yang menonton. Terima kasih juga kepada tim digital Malaysia AIDS Council, iaitu tim U equal to you, kerana memberi kami dari Jabatan Kesihatan Negeri Melaka untuk mempersembahkan, untuk berkongsi lah, mempromosi jugalah sekali. Kita orang datang untuk projek pencegah package pencegahan HIV komprehensif ni. Boleh share screen tak? Ni apa? Share screen. Okay. Ini kita orang punya slide presentation pada petang ni ya. Tu. Untuk pengenalan ini, Jabatan Kesihatan Negeri Melaka projek pakej pencegahan HIV komprehensif. Pengenalan JK mewujudkan inisiatif projek rintis pencegahan HIV di kalangan PIWIT di Melaka. Ini KKKSB itu Kesihatan Keluarga Baru merupakan KK model projek rintis NSCP di kalangan pertama di Malaysia yang merupakan pilot projek untuk KK model. KK Model Klinik Kesihatan Keluarga Baru ditubuhkan pada Julai 2015 di bawah penyeliaan Jabatan Kesihatan Negeri Melaka. Kesihatan Keluarga Baru dipilih atas kapasiti situasi penagihan di kawasan. KK Klinik Keluarga Baru juga KK Model untuk program NSCP, iaitu Needle Syringe Exchange Program. Kesihatan Keluarga Baru juga menjalankan program untuk populasi G pada Julai 2019. JKM Melaka hidupkan lagi satu projek rintis di KK Jalan Gereja untuk populasi MSM, set workers dan DG serta PIWIT pada Julai 2019. Clear tak? Buat macam ni clear tak? Clear? Sebab takut ada problem lain lah. Clear buat macam ni? Kalau ada problem, kita akan inform lah. Sebab tadi tengok dia ada tulis line tu kan. Unstable kalau okey lah, boleh boleh. Setakat ni boleh. Jangan bergerak bang, jangan bergerak. Statik. Okey, teruskan Klinik Kesihatan masih menjalankan projek PPSK, PIWIT dan TG sehingga tahun inilah 2001, sejak daripada 2015. KK Jalan Gereja masih menjalankan projek SK untuk MSM, FSW dan TG tahun ini. Ini projek PIWIT yang ditutup pada Februari 2020 atas beberapa sebab. JKM Melaka menerima peruntukan dana dari Kementerian Kesihatan Malaysia. Okay. Ini gambar Klinik Kesihatan Kuala Sungai Baru dan Klinik Kesihatan Gereja. Untuk pengetahuan, Klinik Kesihatan Kuala Sungai Baru ni klinik yang lama lah. Tapi pejabat kami di Klinik Kuala Sungai Baru yang lama. Jarak dan klinik kesihatan baru dengan yang lama, itu pejabat kami tak tahulah, dalam lebih kurang kilometer.
Untuk klinik kesihatan jalan gereja ni pula, dia merupakan STI friendly klinik di Melaka. Terletak di Bandar Hilir, Melaka. Itu tempat tumpuan ni lah, untuk tumpuan pelancong. Seterusnya sejarah pengembangan projek rintis klinik kesihatan kawasan yang baru. Yang seperti yang disebutkan awal tadi, klinik kesihatan kawasan yang baru diusulkan sebagai projek rintis atas sebab situasi penagihan dadah di Kawasan Sungai Baru serta mempunyai kaki tangan yang bersesuaian. Pada 3 Julai 2015, temuduga pengambilan pekerja auris dan kerani sambilan. Kehadiran semasa temuduga tersebut ialah 40 orang. Pemilihan dilakukan masa awal penubuhan 4 pekerja auris dan 4 pekerja temusera dan 1 orang kerani. 9 Julai 2015, taklimat projek rintis klinik kesihatan Masjid Tanah, pengulaan projek di klinik kesihatan Sungai Baru. Ini untuk sejarah penubuhan KK. Klinik kesihatan jalan gereja, maka diusulkan sebagai projek rintis untuk pencegahan HIV melalui transmisi seksual atas kapasiti STI friendly clinic itu sendiri serta mempunyai kaki tangan yang terlatih. 5 Jun 2018, start temuduga pengawas ex officer, pegawai EPID dan MAC sendiri yang tersuruh yang menemuduga calon-calon untuk ni dijadikan auris worker. Kehadiran masa tu awal penubuhan 4 orang calon je, itu pun telah disaring. Pemilihan dan lantikan 2 petugas temuseru masa tersebut itu untuk MSM saja. Masa mula-mula 2018 ialah untuk program MSM saja di IKK Jalan Gereja. 27 Jun 2018 projek retail di Jalan Gereja dan bermula je untuk projek MSM di IKK Jalan Gereja pada 2018. Ini adalah kita orang punya petugas sehingga buat masa ni lah yang ada lah sekarang. Kami memang tak ramai lah KN Melaka ni. Yang kita kenali Greg, Greg ni KK Jalan Gereja, Syazril. Yang tengah tu baju merah tu saya sendiri, Syamin. Kami dari depan tu, yang sebelah ni ialah kita orang punya site supervisor untuk di KK Jalan Gereja, iaitu PPP Hairi. Hari ni dia tak dapat join kita sebab dia ada ambil di apa kat mana sini? Dia kena buat apa? Swab COVID di penjara Sungai Gudang. Dia punya tugas ni lah. Dia memang kalau nak pun dia nak join, tapi dia PPID tak dapat join. Kita teruskan. Okey, untuk saya sendiri koordinator program menyelidiki kerja-kerja terseru di lapangan, memasukkan data ke dalam sistem SIREC, memastikan keperluan stok barangan mencukupi, merekod kedatangan pekerja terseru, merekod pengambilan stok harian dan pengulangan stok bulanan dan pendaftaran klien dalam buku daftar, menjaga rekod pesakit dan memastikan semua perkara direkod oleh pekerja terseru dalam rekod, mengumpul dan mengantar resip rujukan pesakit, mengumpulkan borang-borang tuntutan serta admin kepada projek ini. Pekerja terseru punya tugas menyediakan briefing mengenai aktiviti auris yang dijalankan di lapangan, membuat persediaan untuk kerja terseru termasuk alat jarum, alat suntikan, bahan pendidikan kesihatan dan lain sebelum ke lapangan. Mendaftar IDU yang bersetuju menyertai program pengurangan kemudaratan, jalankan aktiviti pertukaran jarum dan alat suntikan di lapangan. Mengutip jarum dan alat suntikan terpakai untuk dilupuskan dengan aman. Menjalankan aktiviti pemberian kondom mengikut keperluan klien. Mencari, mempromosi, membawa klien untuk menyertai terapi gantian methadone, iaitu MMT. Merujuk klien ke klinik kesihatan untuk rawatan-perubatan HIV, PPHIV dan lain-lain. Memberikan maklumat dan bahan pendidikan kesihatan kepada klien di lapangan, auris point. Mengikut data harian klien di dalam daily recording sheet,
S ikutkan dan melaporkan masalah dan kejadian-kejadian yang dihadapi melaksanakan aktiviti kegiatan di lapangan. Terlibat dengan pelaksanaan aktiviti pemetaan, menghadiri mesyuarat jawatan kuasa pengurangan kemudaratan di klinik kesihatan dan PKD, iaitu pejabat kesihatan. Ini yang seperti yang saya sebut tadi lah, program koordinator itu saya sendiri, Muhammad Saifuddin. Lupa nak memperkenalkan diri saya tadi. Saya Muhammad Saifuddin. Okey, untuk Auris Worker PWIT di Klinik Kesihatan Kawasan Baru, Muhammad Syazrin. Auris Worker TG, KKSB, Klinik Kesihatan Baru. Auris Worker MSM, KK Jalan Gereja, Gregory, itu Mr. G atau dikenali sebagai Mr. G. Auris Worker FSW TG, KK Jalan Gereja, Syamin. Kita orang di setiap klinik yang orang KK model, kita orang ada memang site supervisor lah, iaitu pegawai perubatan itu sendiri, iaitu untuk Muhammad Nur Hisham sejak daripada awal penubuhan di KK Kuala sehingga Disember 2020. Untuk tahun ni ada sebab dia dah berhenti. Site supervisor untuk KK Jalan seperti yang dalam gambar tadi, iaitu Muhammad Julai 2019 hingga sekarang. Pencapaian area pula untuk KKSB PWIT, untuk program PWIT, kita merangkumi daerah Alor Gajah untuk KK Agenda juga. Untuk Kesihatan Jalan Gereja untuk program MSM coverage area dia daerah Melaka Tengah, sama seperti untuk program FSW dan TG daerah Melaka Tengah juga. Senarai kesihatan dan hospital yang bekerjasama dengan JKN Melaka, KK Kuala Sungai Baru sendiri, KK Majlis Tanah, KK Lubuk Cina, KK Alor Gajah, Hospital Alor Gajah, Klinik Kesihatan Jalan Gereja iaitu KK Jalan Gereja itu sendiri, KK Sungai Udang, KK Seri Tanjung dan Hospital Melaka. NSCP di klinik, sebenarnya SCP di Melaka ni sebelum yang kita establish sekarang, 2008 start di Klinik Kesihatan Air Molek. Klinik Kesihatan Air Molek di dalam daerah Melaka Tengah. Pada 2010 NSCP diperluaskan ke seluruh KK Klinik Kesihatan di Melaka tetapi tidak mendapat sambutan. Pada 2011, program oleh NGO Kelab Rakan Melaka meliputi daerah Melaka Alor Gajah dan Yasin. Siapa orang lama kat dalam ni yang untuk program NCP kenal Kelab Rakan Melaka ni. Pada 2015, Kelab Rakan Melaka itu sendiri dibubarkan kerana masalah dalaman. Okey, Julai 2015, projek NSCP Alor Gajah ditubuhkan di KK Kuala Sungai Baru dan KK Base Model. 4 pekerja Auris dan 1 pekerja admin. Meliputi kawasan Kuala Sungai Baru, Kuala Linggi, Majlis Tanah dan Lubuk Cina. Dana dari Majlis Malaysia yang daripada KKM juga. Ini adalah location Kuala Sungai Baru itu sendiri. Okey, untuk lokaliti NSCP di Kuala Sungai Baru. Kuala Sungai Baru di bawah daerah Dun Kuala Linggi, berhampiran dengan laut dan bersempadan 9. Kalau 7,467 hektar, terdapat 24 kampung, 16 buah taman perumahan, populasi penduduk seramai 19,547. Aktiviti ekonomi adalah menangkap ikan dan juga pelancong. Ini kerana kita orang NP model, KK model, ini merupakan kita orang yang carta organisasi projek lah. Kita orang memang di bawah penyeliaan Jabatan Negeri itu sendiri. Setiap peringkat negeri, KPPSI itu Mahanim sendiri untuk kita punya AO, officer, pegawai kesihatan daerah, setiap peringkat daerah, KP daerah, pengurus projek lapangan ialah MHO, FMS itu sendiri untuk FMS Kuala Sungai Baru dan FMS KK Jalan Gereja. Kalau pengurus perjalanan PPP, kalau terma sekarang dia pada terma site supervisor lah. Pekerja lapangan Auris sendiri. Ini terma rujukan. Ini untuk kita punya carta program lapor diri. Untuk setiap program, ini program di SCP di Kuala.
labur diri kepada pengurus program, taklimat oleh penyelaras, kumpulkan audis ni semasa awal penubuhan, maklumkan aktiviti ke balai polis oleh penyelaras, lakukan kerja-kerja audit, dokumentasi, kembali ke klinik, rujukan ke KK jika ada. Kira stok, rekod proses data oleh pengurus data, laporan taklimat kepada penyelaras program, briefing, tentukan tarikh yang akan datang untuk temu janji akan. Ini kita orang punya services untuk program NSCP. Pengenalan dan penggunaan jarum, promosi rawat aktif, kaunseling HIV bagian, membawa rujukan ke klinik kesihatan, terapian MT dan saringan HIV. Rawatan luka, tempat suntikan, pengelaran kondom, pengedaran badan bahan pendidikan kesihatan. Program PWID. Okey, saya kongsi untuk PWID, program PWID. PWID Angkatan bagi People Who Injecting Drug, program bagi pengguna dadah, terutama pengguna dadah secara suntikan. Perlu dijalankan di lapangan dan rumah untuk berjumpa dengan klien untuk memberi perkhidmatan seperti pencairan serta pengulangan jarum dan alat suntikan, pakej pencegahan seperti kondom dan pelincir serta IEC, itu sumber pendidikan bertulis. Menyampaikan maklumat, pengetahuan dan kesedaran mengenai suntikan dengan betul. Mempromosikan metadon. Membuat saringan berdasarkan komuniti, iaitu community testing untuk HIV, STI, syphilis dan hepatitis C. Merujuk klien ke klinik kesihatan yang berhampiran, sokong membantu berkumpulan dan individu. Ini antara peralatan yang dibawa oleh NSCP ke lapangan. NSCP kit ni untuk kita orang kecil pakai jarum dan sirin yang loose-nya, kondom, disinfektan untuk ini untuk luka, serta putih ampas tambahan, backpack untuk membawa peralatan asing, bahan pendidikan, satu buku kecil direktori, perkhidmatan yang disediakan untuk klien NSCP serta ID card untuk klien itu sendiri. Ini antara aktiviti NSCP pada awal penubuhan. Sesi briefing oleh ni Encik Hisham sendiri, PP Hisham masa awal-awal penubuhan di dalam bilik metadon ni. Kita orang masa ni berkongsi dengan bilik metadon masa awal penubuhan di klinik kesihatan Kuala Baru yang lama. Ini antara aktiviti di lapangan. Petugas bertemu dengan klien serta aktiviti pengedaran dan pengulangan jarum. Okey, kita orang juga menyediakan program sokong pada klien, biasanya klien MMT. Sekiranya yang belum MMT kan program sokong bantu di lapangan. Ini adalah doktor sendiri di bilik metadon ni, masa menunggu masa dia orang menunggu metadon, dia orang juga boleh berkongsi apa-apa dengan doktor yang bertugas pada hari tersebut. Ini FMS kita orang di Kuala Baru yang kini program sokong membantu di lapangan. Okey, ini dosia ni masa ni program agomelatin untuk Syabu. Dr. Dosia ni merupakan doktor champion untuk penagihan lah, ketagihan. Okey, ini HIV test, CBT tester. Awal penubuhan kita hanya membawa kit untuk HIV saja. Tapi sejak lepas kita dapat CBT tester yang lain untuk syphilis, kita bawa kit untuk sama ada dua kit untuk HIV dan syphilis. Sekiranya tak ada, kita buat single test lah, HIV, syphilis dan HFC di lapangan. Okey, ini petugas sesi kaunseling seperti tadi sokong membantu. Okey, yang ni untuk pengetahuan yang seperti saya beritahu, ini kita orang punya pegawai farmasi yang semasa di klinik lama, kita orang berkongsi bilik dengan bilik macam ni.
Ini untuk program bersama kaki tangan klinik di Klinik Kesihatan Sungai Baru, klien Methadone. Ini macam hari keluarga lah dia ni. Ada permainan sukan nikah. Ini kami juga ada buat lawat di rumah klien ataupun di hospital. Kami kumpul duit derma kilat untuk diserahkan kepada mereka pada hari tersebut juga. Kita orang juga program bersama pelajar sekolah, seperti yang gambar yang tertera ni ialah kita orang hari ini sekolah di kawasan Kuala Linggi, sekolah menengah, untuk program kesedaran STI ya, penyakit kelamin. Kami juga membuat pameran. Silap saya gambar ni di UTM, iaitu Universiti Teknologi Melaka, Universiti Teknikal Melaka di Durian Tenggal, pada hari AIDS, ya hari AIDS. Ini anugerah cemerlangan projek rintis Game Model pada tahun 2015 pada sambutan Hari AIDS Dunia Kemasaan di Penang. Kami juga ada lawatan Majlis Malaysia itu sendiri pada awal penubuhan, lawatan sektor HIVM, iaitu masa ni Dr. Nasir. Ini lawatan timbalan Menteri Kesihatan di klinik lama juga. Pada tahun 2016, JKN Kelantan, Jawatan JKN Perak, JKN Pahang. Ini semua pada awal penubuhan lah untuk diorang masa tu, untuk sebab kita sebagai KK model. Okey. Okey, ada apa pertanyaan? Nak tanya atau teruskan lagi? Teruskan Teruskan, boleh teruskan. Nanti kita tanya. Lepas habis presentation semua, kita ada banyak soalan daripada Facebook yang ingin tahu pasal JKNS Melaka. Okey, ini untuk transmisi seksual pula, kaunseling HIV dan STI ini antara kita orang punya service, membawa ke klinik kesihatan saringan HIV STI, pengenalan kondom dan pelincir, pengenalan bahan pendidikan kesihatan. Saya nak panggil saya punya audisi worker MSM untuk menerangkan program yang dibuat. Hello everybody. I'm Greg from they address me dekat sini Mr. G lah, kat klinik kesihatan Jalan Ke. So STI friendly clinic. So berurusan di bilik kemelia. So program ialah program MSM, which is men who have sex with a man. What I do is my job, saya guna aplikasi lah, aplikasi sosial seperti WhatsApp, WeChat, Grindr, Blue dan lain-lain lah, untuk dapatkan klien ke sini, as well as walk-in client. So antara perkhidmatan dan dirujukan ke klinik sini adalah HIV, STI, syphilis dengan kita buat rapid test lah. Pertandingan berasas community CBT saya buat juga di lapangan. HIV, syphilis dengan Hep C saya tak buat sebab klinik kita lagi buat HIV saja. HIV, STD dengan Hep C dan lain-lain itu dibuat di klinik lah. And then counselling and sekumbantu berkumpulan dan individual. Anything else nak tanya? Ada soalan tak? Ada, boleh teruskan bang. Okay, kita teruskan dengan TG. Ini hanya kait. Lepas tu kita boleh soal jawab lah, right? Thank you guys. Boleh. Nanti kita akan tanya soalan-soalan panas daripada Facebook, jangan risau. Ya, sebab ada meeting now. Hai, halo semua. Hi Pek, hi Azri.
Charmaine Aurish dan juga caseworker di Model Melaka, Klinik Kesihatan Jalan Gereja Melaka, iaitu berhampiran dengan bangunan merah Bandar Hilir. Pernah datang tak? Pernah kan? Pernah datang tapi tak Okey, pernah. Syamin. Tak apa. Tak apa. MCO boleh je datang. Nanti Syamin bawa. Sebelah je klinik kami. Okey. Syamin teruskan dengan program untuk FSWPG. Pakej pencegahan kondom, pelincir dan iaitu sumber pendidikan bertulis serta membuat berasaskan komiti iaitu CBT lah. HIV, STI iaitu syphilis dan juga Hep C, hepatitis C. Kita turun di lapangan sama ada di rumah ataupun perempuan awam lah, iaitu macam dekat lorong ke, dekat port tertentu yang dikenal pasti sebelum ya. Lepas tu kami akan menyampaikan maklumat, pengetahuan dan kesedaran tentang HIV, macam mana cara jangkitan, macam mana dia berjangkit, mana ia dibati kalau diagnose, dan juga penyakit STI yang lain lah. Hepatitis C juga ada penting lah yang kita tekan ya. Kemudian kalau klien kita nak merujuk kepada klinik yang berhampiran dengan mereka, kita juga boleh transfer out daripada klinik kita. Kita akan urus seperti yang kita tahu, kalau di Malaysia di mana-mana juga klien kita kita akan sampai macam tu sekali, dan kita akan kontak kepada NGO yang berhampiran kepada tempat yang tersebut nak pergi. Kita mengadakan sokong bantu iaitu secara berkumpulan ataupun individu. Okey, yang ini secara biasalah kita ni kan 24 jam yang kita dah tidur pun call juga, ada yang WhatsApp. Okey, kadang-kadang kita perlu tahu masalah mereka sebab apa kita tidak di tempat mereka, jadi kita kena bukan terpaksa tapi dengan ikhlas hati, dengan korbankan masa tidur kita kejap untuk mereka. Kadang-kadang mereka nak bercerita masalah mereka, kadang-kadang mereka nak share tentang apa yang mereka tak tahu lagi tentang apa yang mereka sebelum tu. Kemudian bila klien datang di klinik untuk follow up on susulan susulan di klinik, kita akan conduct mereka. Kita akan mereka buat secara cepat lah. Bermaksudnya mereka tak perlulah nak bersusah payah. Diorang ada dekat depan, kita ambil file daripada file kita simpan sendiri, kita tak campur dengan patient lain di klinik. Kita simpan di bilik Camellia sendiri. Okay, kalau klien dah akan WhatsApp kami dahulu, and then kami standby dengan file mereka, dan bila mereka dah sampai kita akan bawa file mereka ke depan, kita akan daftarkan dia, dan kalau dia ada nak check BP ataupun untuk check BP dan juga check darah, so lepas tu mereka akan tunggu giliran dan sekejapnya dan boleh dikatakan VVIP service, betul Greg. Okey. Kemudian ada kalau temuan pakar juga kita buat untuk mendapatkan ARV, penyakit kelamin yang lain-lain, dan untuk happy jugalah. Dan selain daripada itu, selepas klien didiagnose apa-apa juga STI, so kita akan pantau dari semasa ke semasa, kita akan WhatsApp kalau penting lah, kalau tak penting kita tak call, sebab kita tahu mereka akan lebih banyak bertanya dengan kita. Jadi kita nasihatkan mereka supaya lebih patuh kepada rawatan dan penjagaan pemakanan mereka lah, dan juga cara hidup harian mereka.
Okey, ini saja. Yes. Okey Kak Syamin, sebelum kita teruskan sebelum kita teruskan untuk the next slide, okey, kita ada satu soalan. Okey, macam dulu kalau kita buat apa, kalau dulu kita pergi lapangan, betul? Kita hantar jarum, kita hantar kondom, betul? Kalau dulu, zaman dululah. Ya. Zaman 2 tahun lepas. Okey, zaman Dulu 2019. lah. So apa yang kita buat? Okey, kita pergi lapangan, betul? Tapi apa Betul. sekarang ni adakah sama ataupun berbeza? Seperti yang sedia maklum, sekarang ni kita masih lagi di dalam MCO lah, itu COVID ni kan. Jadi ada kekangan sikit di situ, jadi kita buat secara online saja. And then bila kita buat online tu, kita akan liaise dengan klien baru untuk buat untuk klien baru untuk membuat rawatan, dan kalau mereka didiagnose baru kita akan diusulkan kepada doktor. Tak boleh di lapangan sebab COVID kan, takut dek. So memang ada perbezaan yang ketara, betul tak? Dulu dan sekarang. Betul. Memang ada ketara. Tetapi kita Macam mana macam mana dengan penerimaan klien pula? Okey, untuk penerimaan klien adalah kiralah MM ke FSW ke TG ke, mereka memang akan berlaku ataupun lain untuk datang ke klinik, because mereka tak tahu suasana klinik kita orang macam mana. So mereka akan anggapkan klinik ni macam klinik yang lain, di mana staff iaitu nurse ataupun saja staff di klinik ni akan memberikan stigma yang negatif. Itu adalah salah. Di KKJG, iaitu di klinik sini, staff diberikan kursus ataupun latihan khas untuk bagaimana nak melayan klien kami yang datang di sini. Sama ada untuk membuat rawatan ataupun untuk membuat rawatan dan juga macam tu. Ataupun untuk mendapatkan nasihat pun boleh. Tak semestinya mereka datang je nak check. Datang je, Syamin nak check. Tidak. Ada juga yang datang nak jumpa dengan kita, nak meluahkan perasaan face to face. Ada yang suka kat telefon, ada yang face to face. Ada juga walaupun Syamin in charge untuk SW dan juga TG, ada juga MSM yang lebih selesa dengan Syamin. Jadi dan jumpa Syamin lah. Syamin handle je. Kami di sini iaitu Syamin dan Greg tidak memilih bulu untuk klien. Di mana mereka selesa, dekat sini mereka boleh jumpa. Sama ada mereka berdua ataupun dia nak kalau bertiga, kami boleh duduk berbincang atau memberi sokong bantu kepada mereka lah. So, presentation. Dah terjawab dah. Dah terjawab dah? Soalan yang mana dah terjawab tu? Dah terjawab dah. Soalan-soalan tu memang terjawab dah. Maksudnya apa Pak yang nak tanya dalam kepala tu, Syamin dah terangkan lah. Dah. Okay, so boleh teruskan dengan presentation lah. Teruskan apa tu? Penerangan. Okey, penerangan. Okey, satu saja nasihat Syamin kepada mereka yang lebih berisiko tinggi, iaitu kepada sex worker, tak kiralah mereka tu FSW ataupun TG, tolonglah tahu ataupun know your status, ketahui status kesihatan anda dari masa ke semasa. Kami, iaitu satu mereka kat Melaka je ada yang tak tahu, dia orang kat Melaka je. Sekolah kat Syamin ni nak suruh check. Itu biasa. Bagi outreach dekat mana-mana pun sama. Tetapi kita bukan nak jadi tukang sibuk, tetapi kita nakkan control you all punya kesihatan. Maksudnya nak tahu kesihatan you all pun tahu. Bila dah tahu nanti, kalau diagnose apa STI, kita boleh follow up dengan doktor. Mencegah adalah lebih baik pada mengubati. Sebab apa? Ada yang juga, walaupun kawan rapat kan ada jamin.
Aku takutlah nak check. Tapi kami di sini tidak memaksa sama sekali kepada klien yang ada juga klien iaitu TG ke MSM ke yang datang, tetapi bila dah sampai mereka takut untuk buat rapid. Kita tak ada memaksa. Kita bertanya dulu adakah mereka sudah bersedia untuk membuat test. Jadi kalau mereka bersedia baru kita buat. Kalau mereka tidak masih lagi tidak bersedia, kita kata okey tak apa. Berfikir dulu apa-apa. So daripada situ nanti bila 3 mereka terbuka hati untuk buat rapid test dengan kami. Betul tu Kak Syamin. Dengar tu sesiapa yang nonton live dekat Facebook tu, tak kisahlah anda tu siapa, MSM ke, TG ke, female sex worker ke ataupun PWID ke. Okey. Benda utama yang korang kena tahu adalah know your status, tahap kesihatan anda. Betul. Kalau kita tak tahu tahap kesihatan kita macam mana? Betul tak? So that's why dekat JKM Melaka sendiri, okay, mereka terbuka hati untuk sesiapa yang duduk kat Melaka tu untuk buat saringan diri anda sendiri. Okay. Betul, So, betul. Sebab apa? Kalau kita apa tu? Okay, ada penambahan Kak Syamin? Okey, tak apa. Harap mereka yang lebih berisiko tu datanglah untuk membuat saringan di klinik berdekatan dengan anda, bukan ke malah di Malaysia. Jangan risau, di mana juga anda berada, walaupun anda bukan di negeri tersebut, anda juga boleh dapatkan dapatkan rawatan daripada mana-mana klinik yang berdekatan. Ya, sangat nak sebut petang ni kan. Okey, ada apa-apa lagi soalan untuk Syamil? Okey, tak ada. Kita next. Okey, next. A20 Paraguay. Okey, Selamat petang. Apa khabar? sihat. Komuniti kita. Terima kasih Pak, kita dengan tim-tim kita. So CJCBT ni pada 2019 kami dipantau oleh Dr. Mahanim. So kami buat CBT tester untuk dapatkan CJ ni, kami buat pada tangan kami sendiri. So kami diberi buku untuk mencari komuniti yang secara sukarela tiada paksaan untuk membuat CBT tester. Kami akan kukuhkan dan apa yang kami belajar ini kami terangkan pada orang pre and post, sebelum dan selepas membuat CBT dan sebelum membuat rawatan lah, sebelum kami membuat dululah. So inilah sijil yang CBT yang tu. Gambar tu Encik Sazri dan Encik Basri. Dia orang untuk community people using drug lah, still using drug. WIP. Okay. So dari ini adalah CBT di pejabat di mana pejabat saya di Kuala Sungai Baru, komuniti yang sebelum saya buat CBT saya akan pre and post dulu sebelum membuat CBT. Saya akan terangkan pada komuniti apa itu HIV, sexual transmitted infection, lepas tu HPC juga lah. So yang kedua, gambar yang kedua dengan gambar yang ketiga
itu adalah lapangan. Yang ketiga tu adalah barang yang komoditi yang kita bagi pada klien lah Saringan. untuk saringan tu macam rapid test hepatitis C, HIV dan STI serta kondom. Lalu bawa di lapangan lah. So di Tadi aktiviti tadi. aktiviti what? Tadi sekejap. Gambar tadi. Gambar yang kondom. Sekejap ya, gambar kondom. Duduk So, macam Kak Amy sekarang kan. Baca kan? Ya. Okey, macam dulu Kak Amy buat CBT dekat lapangan, betul? Betul. Sekarang macam mana? Sekali dia sebab COVID pack, dia jadi macam kekangan, bukan jadi macam, memang kekangan lah sebab kita takut orang tu ada COVID ke apa menjangkit kat kita pula bagi kepada tim-tim lain kan. So jadi halangan lah pada Syamin. Kalau contoh kalau ada permintaan, kata Amy, boleh saya berhajat nak buat ujian. Biasa diorang tak panggil CBT, diorang kata saya nak buat ujian saringan HIV semua. So saya akan tanya diorang, okey, dekat mana yang korang rasa sesuai? Dekat rumah ni ataupun di lapangan tempat yang macam rumah di ataupun tempat yang tak ada orang, yang selesa. So mereka pergilah tengok pada jarak. Jarak. Terima kasih Kak macam Amy. tu. Sama. So, maksudnya untuk buat CBT dulu dekat lapangan boleh, sekarang ni memang terbatas lah disebabkan pandemik. Okey, so apa-apa yang sekiranya sesiapa nak buat CBT boleh kontak sendirilah JKN Melaka dan mereka akan cari tempat yang bersesuaian untuk buat CBT. So pastikan anda kena tahu status diri anda. Okay, next. Untuk ini ya. Next. Okay, one more thing. Boleh add up sikit? Boleh. Okay, saya pun break Okay, di Malaysia kita pun ada buat sex education lah, macam gambar tu yang I pakai kondom, macam mana nak pakai kondom yang cara betul. Banyak orang pun kadang-kadang cakap kondom boleh pecah. So I don't think so lah. Mungkin dia pakai lotion ke pakai minyak. Dia punya kondom boleh pecah, tapi cara dia is just to wear the loop lah, lubricant yang betul. And then cara dia, and then the size pun kena. Kadang itu tanya juga klien, you size apa Sebagai kondom ada size-size kat sini yang kita bagi. So they are very open lah. Sometimes saya ni bagi jugalah. So best. Because we all here friendly. Datang kat sini klien, dah breakfast tak? Belum. Okay, kita serve breakfast, minum kopi, sembang-sembang. Baru je kita buat test. So we want to make them feel at home. You know, this is Kamalia. So we have also. Betul, kita kena build rapport dengan klien. Yes, exactly. So first time they feel very comfortable, nanti akan recommend kawan-kawan dia datang ke sini. Okay, saya nak tanya lah bang, sebab macam Abang Greg sendiri kan ada buat sex education tentang penggunaan kondom. Okay, so macam mana penerimaan mereka? First, do you wear condom? So, dia cakap, tahu, tapi I cakap, tahu pun ada cara dia untuk pakai kan. Dia cakap, boleh juga, tunjuklah cara dia. So, kadang-kadang kita bagi tips dia orang. So, like me, I say, apply a little bit of loop at penis, lepas tu baru pakai kondom. So, dia punya loop tu tak akan bergerak. Dia pegang, there's no, what you call, the loop tu tak bergerak. So dia terbuka lah for me. So it becomes something that teach them how the proper way to use kan. So and then kat sini dekat slide ni ada lawatan kerja JKN Pahang ke Bilet Kamalia.
So these are the people that come visit us, learn about us, to know us how we work. So, and one more thing, tadi ada question pun tanya, kita ada bersaingan tak dekat sini? Kan? Persaingan. Persaingan. So, Jami nak jawab? Tapi persaingan tu macam mana ya? Sekejap kita fit. Adam Haris. Mana Adam Haris ni? Oh, dia banyak tanya. Princess. Ni kita ada soalan tu. Dia kata ada berapa klien tak antara KKJG dengan KK Kuala Sungai Baru? Okey, bagi Kuala Sungai Baru dengan klinik jalan sangat jauh. It take about 1 hour for them to come here. So lah, berurutan, both of us, we all share client. Pet, nak tengok I tarik rambut Syamin tak? No, Pat, kita ni, Syamin, Amy, myself, kita ada client daripada luar dari Melaka, kita share. Kak Lu share dengan kita. So we all work as a community, as an NGO, we work together as a team. So tak adalah merobot-robot. Apa nak robot? Tak ada. Kat sini, tak handle. Untuk jawapan Haris Adam, mereka tak berebut klien ya. Mereka saling membantu. Mana Exactly. Sebab KL tu banyak zone kan. So banyak NGO. Kat sini okey, dia tak rebut. Kita share. Apa lagi soalan? Okey, kita ada soalan ni dekat Facebook nak tanya, disebabkan Melaka pusat pelancongan, macam mana proses korang hantar klien pelancong tempatan yang dikesan positif HIV dan mahu meneruskan rawatan di tempat yang terdekat dengan mereka? Macam mana korang boleh memastikan yang mereka benar-benar mendapatkan rawatan di tempat mereka? Okay, Pat, how we do it here? Ada ramai juga yang from outstation ada Melaka datang buat rawatan kat sini. So I said them, dia jadi turis kat sini pun dia datang check. Lepas tu yang daripada luar pun datang check buat appointment. So apa yang kita buat, kita go all with the normal procedure. Kita check dia orang. Kalau dia diagnose pun, kita masih akan merawat dia sampai dia dapat heart therapy. And then kita tak akan suruh dia travel out ke tempat asal dia orang lah, to the nearest clinic to them, because dia orang semua nak to be more discreet. Dia tak nak dekat tempat dia, mungkin dia ada makcik dia, saudara dia yang kerja dekat klinik, so dia tak nak buat rawatan dekat tempat dia. So dia said, no lah Greg, I still remain dekat Kuala Sungai Baru, I feel comfortable kat sini, saya selesa ni, lepas tu I tak kenal orang dekat ni. Most of the what you call homosexual atau LGBT group, dia suka buat rawatan di luar tempat dia stay actually. They don't want to do tempat klinik-klinik yang paling terdekat. Sebab cakap dia kenal orang, dia malu ke, I don't know, maybe dia nak discreet kan, dia nak privacy. So mungkin belum bersedia okay lagi kot. Exactly. So kita ada banyak klien daripada Tamka, Smart, Batu Pahat, Muar, datang ke sini buat rawatan. Kita open arms, menerima saja. So, menerima dengan hati terbuka. Yeah, tapi kita boleh ajar je orang, kalau dia nak buat rawatan di tempat dia, anytime boleh memo out, PO lah. Dia masih nak ke sini, so isu handle juga. So itu great. Macam Amy di Kuala Sungai Baru, Amy ada 5 kawasan daerah Alugaya, Cik Tanah, kawasan daerah Sungai Udang, Seri Tanjung. Klien DG kalau datang jumpa kita, sebelum tu kita akan pre-impose dululah. Bila non-reactive, kita akan bagi diorang window period 3 hingga 6 bulan bagi kondom. Kalau mereka masih aktif ataupun kadang-kadang kita akan bagi kondom. So bila reaktif, kita akan tanya diorang, rumah you all dekat mana? Klinik mana yang paling dekat? Kalau dia kata contoh, klinik Masjid Tanah,
Tapi dia masih sana walaupun dekat keluarga saya nenek. Okey, kita pindah Alor Gajah, pergi Alor Gajah. Saya akan bawa pergi Alor Gajah lah. So dekat Alor Gajah, apa yang saya buat, saya memang ada nombor telefon di diorang dengan Dr. FMS dia. So saya kontak dulu buat temu janji dengan doktor hari apa baik. Dan sebelum tu saya akan bagi nasihat pada klien kita. So kalau boleh secepat mungkin lah, sebab kita nak bawa pada diorang pun walaupun kita dah pre and post persediaan diorang untuk buat rawatan tu, kita tak boleh agak. Diorang nak buat cepat ataupun lambat, kita tak boleh agak. Betul tak? So kita akan cuba kontak doktor dan buat temu janji pada doktor dan buat temu janji pada klien kita dan kita akan bawa. Itulah gerak kerja Syamin. Klien. Okey, ada lagi soalan ni. Kita nak tanya. Okey. JKM Melaka senang dapat klien tak sebab bukan NGO, direct dengan klinik dan hospital terus? Okey, biar Syamin jawab. Syami jawab. Okey. Okey, soalan tu untuk yang menjawab Syami jawabkan. Okey, sebenarnya boleh. kami juga adalah NGO seperti mana didapat di negeri yang lain di dalam Malaysia ya. Kami adalah under MAC, Malaysia Aid Council, di mana bekerjasama dengan Jabatan Kesihatan Negeri Melaka. Dan sebab itulah kami ditempatkan di Klinik Kesihatan Jalan Gereja ni dan kami ada bilik khas iaitu bilik Camellia yang mana dikenali klien kami datang. Sebab mereka rasa selesa berada di sini dengan layanan kami VIP supper. Sebab bilik tu pas di belakang tak campur aduk. So diorang ada very bilik privacy. Camellia tau. Okey, kepada anda juga jangan lupa tengok di YouTube dan subscribe, share projek Camellia. Kami baru aja buat YouTube tu. And then nanti insya-Allah kami akan buat konten yang terbaru untuk tambah lagi dalam tu. Lepas tu dekat Diorang Google Map pun ada tahu dan JKNS Jabatan Kesihatan Negeri Melaka, jangan lupa pula follow You Equals to You dekat YouTube. Daripada KL dulu yang kita jumpa kat angkasa tu dah memang dah follow dah. FB, Twitter, Instagram semua. Kita pun ada YouTube juga. Google Map. Tahu? Dekat Google kita ada STI Friendly Clinic Melaka juga, ada dia punya timetable appointment time. So kita main appointment time kat sini 8.30, pukul 10.30 pagi dengan pukul 2, 3 appointments a day aja. Tapi untuk MCO ni kita buat dulu. MCO kita buat 2 saja pagi sampai 2 petang. 2 appointment saja untuk MCO sekarang ni. Okey, ada lagi soalan daripada ada lagi Ngantuk dia. Azri, tolong tanya soalan Azri. Banyak cakap hari ni. Azri, tolong Hari ni tanya soalan semua dekat ada. Facebook. Dah dengar suara Azri? Kita tukar. Dia mata mengantuk dia. Adalah Cakap. tengah tengok-tengok soalan dekat Facebook ni sebab banyak sangat. Okey, so saya akan baca Kan? soalan dekat Facebook. Apakah pandangan outreach worker jika buat outreach worker sewaktu sesi group seks? Adakah ianya sesuai dan strategik? Soalan daripada Haris Adam lagi. Haris memang tau, dia selalu banyak soalan. Haris tanya soalan bukan main lagi di luar buku teks tau. Dia kasih panas. Macam mana tu? bukan. JKM Melaka sendiri. Okey, bermaksud kalau dalam group seks tu and then kita ada untuk buat buat task dekat situ lah maksudnya kan? Ya betul. Okay, group sex saya ada experience. Saya pernah pun join group sex. Saya masuk kat dalam, join them, be naked with them, tengok dia have fun. Lepas itu kita bagi kondom, share our job lah. What they supposed to do. Kalau dia kagak ada kondom, saya bawa kondom bagi lepas the session.
So saya communicate with them, whatever they do, I follow. Itu sebab jadi klien saya lepas tu jadi klien saya, kita taklah lagi, kalau itu lain cerita, tapi klien-klien kita no sex of course kan. Itulah, itu menjawab Haris ni soalan. So Haris, pun join lah macam saya jadi spy, the spy who love me, join group sex. Tapi adakah ianya berkesan ataupun dia bergantung sebenarnya? Gantung macam mana? Adakah pendekatan tu berkesan ataupun sebenarnya dia bergantung sebab setengah orang Oh kan yes, saya bawa dia punya safety tester. I get close to them in group sex, maybe 1 time, 2 time. Lepas tu mungkin the 3rd time saya akan offer them, do you want to do CBT testing? Some they do on the spot. Ada 3 klien yang dapat confirm HIV reactive. Lepas tu they come to the clinic to follow rawatan ARV. They are my client kat sini, 3 of them. So itu PNC lah, dia punya nama semua. maksudnya pendekatan tu lah, dia kena betul tak? Yes, And exactly. then dia tak putus-putus. It's not all about sex, it's all about getting close to them. Okey, kita nak Anything else? dengar juga pandangan daripada outreach worker TG sebab ada soalan daripada Rin Mansur. Bagaimanakah penglibatan atau kerjasama daripada komuniti TG di Melaka dalam pelaksanaan program harm reduction? TG kat Melaka membantu tak? Dia bagi kerjasama tak? Kurangan mudarat tu. Program mendaratan. Okey, masa majam ni. Mana soalan dia? Boleh repeat balik tak soalan dia? Sekejap Rin Mansur tanya. Macam-macam Bagaimana penglibatan atau kerjasama daripada komuniti TG di Melaka dalam pelaksanaan harm reduction ni? Macam mana? Okey, biasanya untuk TG dan juga FSW, terutamanya TG lah, FSW ni kita susah mendekati sebab mereka ni ada ataupun ada someone yang special jaga diorang, jadi kita susah sikit nak mendekati kecuali kita memang benar pada seseorang individu yang sex worker. Untuk TG lebih mudah sebab apa, mereka bergerak secara individu di lapangan dan semestinya lah kita kenal sebab tempat kita kan, dan tak mestinya kita kenal tu dia akan mudah untuk bekerjasama dengan kita. Kadang-kadang mereka dah tahu kita siapa, kita nak menjalankan tugas kita tetapi mereka cuba menjauhkan diri. Mungkin mereka mempunyai stigma yang lain kepada diri mereka. Kadang-kadang kita datang, kita nak rasa macam mana dekat, kita nak lepak dengan diorang, nak tahu masalah, share masalah, apa dia diorang hadapi dengan customer. Kadang-kadang kita cerita pasal customer diorang, dia gelak ke. So kalau bukan MCO, kalau boleh di kedai kopi ke ataupun kedai makan, kita boleh makan sama, minum kopi sama. Secara tak langsung tu Syamin akan macam set worker jugalah dengan diorang dekat situ. So tapi macam tu adalah mereka lebih terbuka untuk sharekan sesuatu dan lebih terbuka untuk mereka memberi kerjasama. Contohnya macam Syamin bawa form bagi dekat diorang, tanya diorang ada masalah apa-apa ke secara tak langsung. Situ lebih mudah lah daripada kita kata lah klinik, nanti buat check tu dah macam memaksakan, walaupun kita tak paksa tetapi adalah lebih baik kita buat dengan diorang, bagi kondom, dengar masalah diorang. Yes. Kita tak approach sangat lah. Dia ada kaitan dengan soalan seterusnya juga daripada Mama Tini. Apa? Tini Selamat. Mama Tini. Yes. Okay. Mama Tini terbaca Sufi Darwish mengatakan lebih senang nak mendekati MSM daripada komuniti maknya. Soalan Mama Tini, apakah strategi dan pendekatan yang perlu diperbaiki supaya lebih ramai maknya datang ke klinik?
Adakah outreach worker perlu memperbaiki dari segi cara pendekatan? Okey, memperbaiki cara pendekatan tu itu kita sememangnya memperbaiki dari masa ke semasa. Kita juga tidak boleh ada stigma yang negatif kepada TG. Dan pendekatan macam Syamin cakap tadi, kita perlu duduk dengan diorang, dengar masalah diorang. Kita datang bukan sebagai orang yang have, orang yang bijak pandai. Kita adalah daripada golongan yang sama, kita adalah TG juga. Cuma yang specialnya Syamin di sini untuk membantu komuniti di dalam bidang perubatan. Maksudnya kalau mereka ada masalah dari segi kesihatan, mereka boleh buat pemeriksaan di klinik, dan kalau diorang tak nak datang dekat klinik, Syamin dengan Greg boleh turun ke lapangan buat CBT lah. Tetapi MTO sekarang kan itu dengan buat kekangan lah. Kecuali kalau diorang ada masalah yang urgent, masalah yang serius, mereka boleh terus ke klinik. Tapi kalau for new client buat masa ni, kita cuma buat 2 appointment saja, iaitu di sebelah pagi dan di sebelah petang 1 lah. Tapi macam I just add up to Syamin lah cakap, TG pun must help themselves lah. Tolong diri datang ke klinik buat 3 bulan sekali. Jangan selalu nak orang ke orang. Bukan sahaja TG, begitu juga dengan MSM juga. Kita dalam di bawah satu payung yang sama, payung LGBT. Yes. Okey, perlu ada kesedaran di setiap kalangan individu tu. Sebab apa? Sebab kalau kita tahu status kita, kita adalah dari golongan yang berisiko tinggi, tetapi kita tak tahu status kita, kesihatan kita macam mana. Kita tak pernah check. Kita confirm, kata alah aku sihat, buat apa aku nak pergi check, betul tak? Itu adalah salah. Salah. Selagi tak ada bukti yang menunjukkan seseorang itu sihat, dia tak boleh cakap dia sihat. Sebab apa? STI ni terutama HIV, hepatitis C, fleas, boleh ada dalam badan kita, virus boleh berakibat dan kita selama dalam lebih kurang 2 tahun tanpa menunjukkan simptom-simptom. Dan ada juga yang tak nak check, kata, alah Mak Yam, aku dengan lelaki aku je, aku tak dengar lain pun. Boleh percaya ke? Kita tak kata penentu setia. Tetapi kita fikir sebelum anda, siapakah pasangan beliau? Betul? Setuju. Yelah, kalau kita makan nasi lemak hari-hari bosan. Betul. Nak juga breakfast mihun, kuih tiaw. Betul tak? Yes. Asam pedas. Betul. Pari. Okey, dan juga nanti kita cakap, untuk yang heterosexual, iaitu biasa kita panggil lelaki straight ataupun perempuan, maksudnya pasangan yang normal lah, lelaki perempuan, perempuan lelaki lah. Mereka juga jangan risau. Boleh share masalah, boleh kontak kami ataupun di klinik untuk mendapatkan rawatan. Kalau tak nak buat rawatan pun boleh minta pendapat kami dekat sini. Kita boleh ajarkan, kita boleh memberi memberi maklumat yang patut untuk mereka. Jangan malu, jangan segan. Datang aja. Kami tidak memberi stigma apa-apa pada mereka. Apa yang penting adalah status mereka. Okay? And truthful about themselves. Dia history background lah. Kena be truthful. Baiklah, diharapkan penonton yang live kat luar sana tu dengar pesanan daripada JKN Melaka ni. Terima kasih di atas perkongsian petang ni. Masa dah mencemburui kita. Jadi Patricia nak close the session? Nak tunjuk nombor telefon dulu untuk kontak kita. Boleh. Selepas ni Yes. Kita nak disuruh selepas ni promote. Syamin Boleh. akan type nombor telefon di ruangan komen dan mereka boleh refer dekat ruangan komen nanti ya. Okey, nanti semua boleh dapatkan dekat ruangan komen, nombor telefon outreach worker JKN Melaka masing-masing, okey?
Alright, itu saja untuk petang ni. Terima kasih JKM Melaka. Terima kasih semua digital team yang ada kat sini. Mungkin kita akan berjumpa Bye, lagi terima Terima kasih. kasih. dengan Terima kasih Azri. Terima kasih semua. Bye-bye. Bye. Come and see us, minum.